saya akan cuba cover dua subtopik untuk perbincangan kita petang ni, 1.1.4 dan 1.1.5. Okay. Tanpa membuang masa, kita teruskan. Okey, 1.1.4 ialah membuat keputusan berdasarkan aspek penting. Sebelum buat keputusan, mesti rujuk kepada aspek-aspek penting. Okay. Dan mengambil kira pilihan-pilihan yang ada. Lazimnya aspek-aspek penting ialah faktor-faktor yang akan mempengaruhi hasil atau output yang dikehendaki. Misalnya dalam proses menghantar data melalui atas talian, komputer akan mencari laluan yang paling kurang halangan atau kekangan. Macam contoh kat sini dia kata dalam proses menghantar data melalui atas talian. Maksudnya data dihantar menggunakan internet. Okay. Dalam dunia ni berjuta-juta orang menggunakan talian internet. Kita sekarang pun tengah guna talian internet. Okay. Data yang dihantar tu akan melalui banyak laluan. Okay. Macam saya hantar email dekat awak, email tu akan melalui banyak laluan. Dia ada banyak pilihan laluan. Tapi komputer akan mencari laluan yang paling kurang halangan. Mungkin laluan yang paling singkat, yang paling dekat, yang paling pendek. Dia akan pilih laluan yang paling pendek untuk hantar message daripada penghantar kepada penerima. Inilah penting kita membuat keputusan. Maksudnya daripada banyak pilihan yang kita ada, kita buat pilihan yang paling tepat. Okay, yang menjimatkan masa kan. Itu contohnya lah. Okay, next. Okay, kita tengok contoh. Seorang postman ditugaskan untuk menghantar surat ke 7 buah kampung. Okay, postman dia nak hantar surat. Okay, ke 7 buah kampung. 7 kampung. Iaitu kampung A, B, C, D, E, F dan G. Rajah 1.10 menunjukkan jarak antara kampung tersebut dalam kilometer. Ini adalah jarak setiap kampung. Kampung A ke B 7 km, A ke D 5 km dan seterusnya. Postman diminta untuk mengelakkan laluan A, D kerana terdapat jalan rosak. Maksudnya laluan A, D ni kita tak boleh lalu, jangan lalu. Kita ada banyak pilihan laluan yang lain. Okay. A, D ni jangan lalu kerana ada jalan rosak. Pilih satu laluan yang mengambil masa yang paling singkat. Mengambil masa yang paling singkat bagi postman menyiapkan tugasannya. Maksudnya soalan ni dia nak kita cari laluan yang melalui ke 7 kampung. Okay, melalui ke semua kampung. Postman ni nak hantar surat ke semua kampung, ke 7 kampung tu. Tapi postman ni kena buat pilihan. Dia kena pilih laluan yang paling singkat. Okay, maksudnya laluan yang paling pendek. Kalau dari segi kilometer tu, yang kilometer dia paling rendah lah. Okay, supaya jimatlah minyak dia kan. Okay. Aspek-aspek penting untuk menyelesaikan tugasan ini adalah, tengok kat sini dia kata. Aspek-aspek penting untuk menyelesaikan tugasan. Apa aspek penting yang perlu kita ikut untuk menyelesaikan tugasan ni? Yang pertama, pilih laluan yang tidak mengandungi laluan AD. Yang penting kat sini, kita pilih laluan yang tidak mengandungi laluan AD. Maksudnya laluan AD tu kita boleh pilih ke tak? Tak. Tak, jangan pilih sebab ada jalan rosak. Okay. Aspek penting yang kedua adalah kita pilih laluan yang paling dekat. Okay. Pilih laluan yang paling dekat. Kalau kita tak lalu AD, kita ada pilihan jalan lain. Tapi setiap jalan ni mungkin jarak dia panjang. Okay, jauh lah kan. Okay, jadi soalan ni nak kita pilih laluan yang paling dekat. So dia bagi dua ciri penting ni yang kita kena ikut. Okay. Kita tengok lagi.
Beberapa pilihan laluan ditunjukkan pada rajah 1.11. Ini adalah pilihan laluan yang dibagi kat kita. Okey, pilihan laluan. Laluan pertama adalah laluan daripada A ke B. Okey, dia buat kat sini. Yang warna biru tu. A ke B. Oh, tebal sangat. Okey, A ke B. Lepas tu B ke C. C ke E. E ke D. Mana E ke D? Oh, ke sini kan? D ke F. F ke G. Ini. Maksudnya dia melalui A, B, C, E, D, F dan G. Maksudnya dia lalu ke 7 kampung tu kan? Okey, jarak dia berapa? 52 km. Okey, dia dah tolong kira kat kita. Okey, laluan kedua. Dia pilih A ke B 7 km kan? B ke C. C ke E. E ke G. G ke F. F ke D. Okey. Berapa kilometer semua? Cuba tambah tengok. Berapa kilometer? Okey, saya jawablah 46. Okey, saya dah kira 46 km. Okey. Untuk laluan ketiga, A ke B, B ke D, D ke F, F ke G, G ke E, E ke C. Okey, semua ni. Berapa kilometer? 47. Okey, 47 kilometer. Yang ni 47 juga. Ini 44 kilometer. Yang ni 46. Kalau kita tengok secara keseluruhan, laluan mana yang paling pendek? Laluan mana yang postman ni patut ikut? Laluan 44 km. Laluan yang ada 44 km ni kan? Maksudnya laluan kelima kan? Kalau kita tengok mungkin dia perlu ikut laluan kelima lah. Tapi ada lagi satu kan? Ciri penting dia. Yang pertama ciri penting pilih laluan terpendek. Betul lah kita pilih yang ni kan? Yang kedua dia kata jangan lalu jalan A ke D. Ada kan tadi dia sebut? Yang ni lalu dah A ke D? Ada. Ada. Jadi boleh pilih tak laluan ni? Tak boleh. Okey. So, yang ni tak boleh out. Okey. Mana lagi laluan yang boleh pilih? Yang dekat. Tengok yang dekat dulu. Yang ni kan? Laluan 2. Kita cuba laluan 6 dulu. Okey. Laluan 6 pun 46 juga sama. Boleh lalu tak laluan 6? Tak. Pasal apa tak boleh? A ke D. Ya, sebab ada A ke D ni. Laluan rosak tak boleh lalu. So yang ni pun out juga. So kita tengok yang ni. Yang ni boleh lalu tak? Boleh. Boleh. Okey, ini boleh. Jadi keputusan kita adalah postman tersebut perlu memilih laluan 2. Kan? Sebab laluan 2 ni yang memenuhi ciri-ciri penting tu tadi. Yang pertama mesti laluan tu paling singkat dan kedua tidak melalui jalan AD. Boleh faham? Boleh. Okay. Boleh Easy peasy. Okay, next. Okay, ini pilihan-pilihan yang dia bagilah. Tadi kita dah bincang yang ni. Secara tak langsung tadi kita dah buat yang tu. Okay, kita tengok penerangan dia. Aspek penting dalam tugasan postman ialah aspek penting tadi, laluan tidak mengandungi laluan AD. Ini ciri yang pertama kita ikut tadi kan. Yang kedua, jarak laluan yang terpendek. Yang ni pun kita ikut tadi kan. Jadi kita dapat keputusan laluan yang boleh dilalui adalah laluan kedua. Maka laluan 4, 5 dan 6 tidak memenuhi syarat yang ditetapkan. Kenapa tak memenuhi syarat? Mereka lalu laluan A dengan D. Ya, bagus. Okey, yang ni kan? A dengan D ni tak boleh ni. Ni pun tak boleh. Out dah, 3-3. Okay, itu maksud dia. Terdapat 3 laluan yang memenuhi syarat iaitu laluan 1, 2 dan 3. Dia kata boleh pilih sama ada ni kan? 1 dan 3. Okay.
Tapi kita tengok pula jarak terdekat, yang ni 46. Yang ni 47. Jadi kita pilih laluan 2. Okey. Laluan 2 ialah pilihan yang terbaik kerana laluan 2 mempunyai jarak yang terdekat. Okey. Dan memenuhi syarat yang ditetapkan, iaitu tidak melalui laluan AD. Tidak lalu laluan AD. Okey. Oleh yang demikian, keputusan dapat dibuat dengan memilih laluan 2 iaitu pilihan yang terbaik. Laluan 2 adalah pilihan yang terbaik sebab memenuhi dua ciri ni. Tidak melalui laluan AD dan juga yang terdekat. Okey ya. Okey, 1 dan 2 ciri penting tu dah kita penuhi. Okey, ada soalan setakat ni? Tak ada? Okey, latihan dalam kelas. Kita cuba jawab sama-sama. Okay, tengok kat sini. Contoh, unit core curriculum menganjurkan aktiviti treasure hunt. Setiap kumpulan perlu berkumpul di P. P kat mana? Sini. Semua perlu kumpul di sini, di P. Untuk pendaftaran. Kemudian perlu melalui stesen A hingga E. Perlu melalui A, B, C, D, E. Tak ikut urutan pun tak apa. Asalkan melalui semua stesen. Okay, tak perlu ikut urutan. Di setiap stesen, setiap kumpulan perlu menyiapkan tugasan. Okay, di setiap stesen perlu siapkan tugasan. Dan diberi cok setelah selesai tugasan. Setelah memperolehi 5 cok, kenapa 5 cok? Kenapa 5 cok? Sebab ada 5 stesen kan? A, B, C, D, E. So kena ada 5 cop lah. Hantar ke stesen P untuk memperoleh peta harta karun. Kita tengok soalan. Soalan 1. Nyatakan 3 aspek penting untuk menjadi kumpulan pertama mendapat peta harta karun. Apa aspek penting yang pertama yang kena ikut? Apa syarat yang pertama? Siapa boleh jawab? Senyap je. Okey, ni saya bagilah skema jawapan. Okey, kita bincang berdasarkan skema jawapan ni. Okey, 3 aspek penting untuk menjadi kumpulan pertama mendapat peta harta karun. Yang pertama, mesti melalui semua stesen A hingga E. Mesti melalui semua stesen. Okey, A hingga E. Semua stesen. Itu ciri penting yang pertama. Yang kedua, memilih laluan yang terdekat. Ini ciri penting yang pertama. Ini ciri penting yang kedua. Mesti pilih laluan terdekat. Okay, supaya kita boleh bersaing dengan kumpulan lain yang masuk dalam pertandingan tu. Kita pilih laluan dekat, jadi kita cepatlah siapkan tugasan dan boleh menang lah kan. Okey. Yang lain, boleh bagi tahu menyiapkan tugasan dengan cepat. Siapkan tugasan dengan cepat. Kalau buat lambat-lambat tak boleh menang kan. So kena buat dengan cepat dan dapatkan cop. Di setiap session mesti dapatkan cop. Okey. Seterusnya, ini yang ketiga. Yang keempat, ciri penting yang keempat, mengelakkan stesen yang ramai orang. Pasal apa kena elakkan stesen yang ramai orang? Nanti kita kena tunggu kan. Kena tunggu kumpulan yang sebelum tu siap baru kita boleh buat tugasan tu. Jadi lambat. Jadi dekat sini ada 4. Okey, 4 aspek penting yang kita perlu ikut untuk menjadi kumpulan pertama mendapat peta harta karun. Maksudnya untuk jadi kumpulan yang pertama sampai balik di session P. Boleh faham yang ni? Senyap dia semua hari ni. Okey, yang kedua, tuliskan 3 pilihan laluan yang sesuai serta jarak setiap laluan. Kemudian, nyatakan laluan terbaik untuk dipilih. Ini saya buat siap-siap sebab kalau nak bincang kat sini lambatlah kita nak buat ya. Okey, laluan pertama. Okey, tengok P ke A. P A, A B, B E,
ED, DC, CP. Okey, laluan pertama ni kalau kita kira jarak dia 2050 meter. Okey, ini laluan ni 2050 meter. Laluan kedua kalau dia ikut laluan macam ni, jarak dia 2200 meter. Itu laluan kedua. Laluan ketiga, okey, ikut laluan yang macam ni, 100 meter. Okey? Okey, jadi laluan mana yang terbaik untuk dipilih? Laluan 1. Laluan 1 yang terbaik untuk dipilih. Okey, kerana apa? Kerana Lebih dekat. ya, jaraknya lebih dekat, iaitu 2050 meter. Okey? Tak ada soalan kan? Senang saja. Next. Topik seterusnya, 1.1.5, ciri-ciri kesamaan suatu masalah. Yang ni best. Tajuk ni best sikit lah. Kita tengok latihan. Terus buat latihan dalam kelas. Kita baca sama-sama dan kita cuba buat. Sebuah syarikat rakaman ingin mengadakan majlis makan malam dengan 8 anak syarikat. Okey, 8 anak syarikat ini isi penting. 8 anak syarikat. Sebagai pengurus majlis, anda ditugaskan untuk menyusun tempat duduk. Ini tugasan kita. Anda ditugaskan untuk menyusun tempat duduk. Peruntukan meja ialah sebanyak 5 buah. Meja semua ada berapa buah? 5. Ya, ada 5 meja. Meja ada 5 buah. Okey. Dan setiap meja dapat memuatkan 10 orang. Satu meja berapa orang? 10 orang. Okey. Jadi kita kena susun ni nak duduk meja mana. Anda juga perlu memastikan, ini yang isi penting dia. Memastikan setiap ahli dari anak syarikat yang sama perlu ditempatkan di meja yang sama. Yang ni penting ni, kita kena ikut. Maksudnya, kalau yang ni syarikat panah ni kan, ada 10 orang. 10 orang ni mesti duduk satu meja. Tak boleh 5 orang duduk meja satu, 5 orang lagi duduk meja dua, duduk berterabak macam tu, tak boleh. Sebab syarat dia bagi, memastikan setiap ahli dari anak syarikat yang sama mesti ditempatkan di meja yang sama. Okey? Okey, syarikat tadi ada berapa anak syarikat? Ada 8 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Syarikat pertama nama panah 10 orang yang akan hadir. Sokak 6 orang, dadu 8 orang macam tu. Okay. Okay, next. Okay, macam mana kita nak susun pekerja-pekerja tu berdasarkan meja ni. Mula-mula macam ni. Daripada soalan tadi, penyelesaian daripada situasi yang diberi, kita keluarkan isi penting. Keluarkan isi penting dulu. Okay, kita senaraikan semua anak syarikat, ada 8 semua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan bilangan ahli setiap syarikat. Okay, 10 orang, 6 orang, 8 orang, semua kita senaraikan. Lagi apa lagi yang kita dapat daripada soalan? Soalan kata ada 5 meja. Satu meja 10 orang. Penting tu tau. Anak syarikat semua ada 8. Okay. Bilangan ahli semua kalau kita jumlahkan, semua ni akan ada 47 orang. Jadi 47 orang tu akan ditempatkan kepada berapa buah meja? 47 orang akan ditempatkan ke berapa meja? 5 meja semua. Kita akan bahagi-bahagikan. Okay. Lepas kita keluarkan isi penting, kita lukis bilangan meja. Di habang dah ada 5 meja. Jadi kita lukislah. Meja 1 buat kotak macam tu. Tak tahu lagi siapa nak duduk kat sini. Lukis meja dulu. Okay. Lukis meja kosong dulu. Tapi ada 5 semua. Okay, cara nak buat dia. Dengar sini betul-betul cara nak buat ni. Mula-mula kita tengok bilangan ahli. Tengok bilangan ahli yang paling ramai dahulu. Ingat, tengok bilangan ahli yang paling ramai dahulu.
Yang mana paling ramai? Syarikat Pana kan? Yang ni yang pertama ramai. Yang kedua ramai berapa? Yang mana? Syarikat apa? Dadu. Yang ketiga? Wing. Yang keempat? Soka. Lepas tu? Tiara. Ini sama ikut urutan. Yang mana mai dulu? Bagi kat dia nombor. Ni 6, yang ke-6, yang ke-7, yang ke-8. Betul dah kan ada 8 anak syarikat kan? Okey, tu dah betul dah. Okey, langkah pertama, dengar sini betul-betul. Langkah pertama, mesti ambil syarikat yang bilangan ahli dia paling ramai. Betul. Yang paling ramai ni, yang pertama kan? Pana. Jadi, bilangan ahli paling ramai untuk syarikat Pana, kita tempatkan pada meja 1. Jadi kita tulis macam ni. Pana. Berapa orang? 10 orang kan? 10 orang. Okey? Okey, meja 1 dah penuh ke tak penuh? Dah. Dah penuh. Satu meja 10 orang kan? Okey, meja 1 dah penuh dah. Maksudnya, ahli syarikat lain tak boleh duduk dah di sini. Okey, yang ni dah cukup dah 10 orang. Okey, seterusnya yang ni dah settle. Kita dah tempatkan dia dekat meja. Yang kedua, bilangan kedua teramai. Syarikat apa? Dadu. Ya, syarikat Dadu ni kan. 8. Kita akan tempatkan di meja mana? Nombor 2. Ya, meja 2. Jadi tulis nama Dadu sama dengan 8 orang. Okey? Okey. Dah masukkan dah Dadu duduk meja 2. Okey, lepas tu kita tengok. Yang ketiga ramai. Wing. Syarikat Wing. 7. 7 orang kan? Nak letak di meja mana? Meja 2 ke meja 3? Meja 3. Meja 3. Okey. Kalau letak meja 2 dah lebih dah. So yang ni wing. Sama dengan 7 orang. Seterusnya, ini dah settle. Wing 7 orang. Okay, yang ketiga dah. Yang keempat soka. 6 orang nak letak di meja mana ni? Meja 4. Ya, pandai. Soka sama dengan 6 orang macam tu. Settle. Lepas tu, yang keempat, yang kelima ini kan? Tiara, 5 orang nak duduk meja mana? Meja 5. Meja 5, betul. Okay. So, Tiara sama dengan 5 orang. Okay. Settle Tiara. Seterusnya, yang ke-6. Masa kan? 4 orang. Nak duduk meja mana ni? Duduk di meja soka. Ya, meja 4. Okay, kumpulan masa duduk dengan kumpulan soka tu kan? Berapa orang? 4 orang. Cukup dah ke 10 meja 4? Dah. Dah. Okey, kalau dah kita jumlahkan dia cukup 10. Right. Maksudnya tak boleh duduk dah kat meja ni. Okey, masa dah isi. Lepas tu yang ke-7. Okey, kumpulan jati. 4 orang nak duduk meja mana ni? Meja 5. Ya, meja 5. Betul. Kumpulan jati sama dengan 4 orang. Okey, meja 5. Settle. Seterusnya, yang ke-8, yang last. Kumpulan iklim. 3 orang nak duduk meja mana? Meja 3. Meja 3, betul. Okey. Iklim sama dengan 3 orang. Yang ni cukup dah ke 10? Cukup. Cukup kan? Jadi dah penuh meja 3. Okey, jadi semua kumpulan kita dah tempatkan pada meja-meja tertentu kan? Jadi dah habis dah lah. Okey. Jadi soalan suruh kita tentukan kedudukan meja. Macam ni lah kita nak tentukan. Kumpulan panah duduk meja 1, kumpulan wing dengan iklim kongsi di meja 3 macam tu. Faham tak soalan ni? Okey, boleh buat? Boleh. Boleh. Yang penting kena ikut yang saya cakap tu. Yang penting mesti pilih bilangan yang paling banyak dulu. Mula dengan bilangan yang paling banyak. Lepas tu pilih kumpulan yang kedua banyak. Lepas tu kumpulan yang ketiga dan seterusnya sampai kumpulan yang paling sikit. Faham ya? Okay, next. Okay, situasi 2. Ada lagi soalan. Kita buat sama-sama.
Bengkel ASK PT3 akan diadakan di Hotel Putra Regency pada minggu depan. Terdapat 9 buah sekolah yang terlibat. 9 buah sekolah, ini penting ya. Isi penting tolong gariskan. Sebagai Ketua AJK Pengangkutan, anda ditugaskan untuk membawa seramai berapa orang semua murid? 163. orang kan? Setiap bas boleh memuatkan 35 orang. Satu bas 35 orang. Dan murid dari sekolah yang sama perlu menaiki bas yang sama. Macam tadi jugalah kan? Tak boleh pisahkan. Okey, yang pertama, soalan pertama. Tunjukkan agihan murid-murid sekolah dalam setiap bas. Kita kena lukis bas, lepas tu kita tempatkan sekolah mana, duduk bas mana kan? Nyatakan bilangan bas yang diperlukan. Jadi dekat sini kita ada 2 soalan. Okey, daripada situasi yang diberi, seeloknya kita buat jadual macam ni. Kalau soalan tak bagi jadual, kita buat jadual macam ni. Ya. Ini soalan bagi siap-siap. Sekolah kita ada ni, sekolah ni. Bilangan murid ni kan? Okey. Ini adalah isi penting yang kita dapat dari soalan. Okey, bila kita dapat jadual macam ni, langkah pertama apa yang kita perlu buat? Tadi saya dah abang dah. Apa kita perlu buat? Ambil number. Ambil yang paling besar. Ya, tengok bilangan murid yang paling besar. Kan? Okey, kita senaraikan dulu. Kita nomborkan dulu. Kalau tak buat nombor nanti tersilap pula. Okey, yang mana paling besar? 23 ada 2 kan? Kalau ada 2, pilih yang mana dulu, letak nombor 1. Okey, yang mana dulu? Dia dululah ikut urutan. 1 kan? Yang kedua, sekolah mana? Bagi tahu saya. SMKSH. Ya, SMKSH. Yang ketiga? SMKKP. Okey. Terusnya, yang ni. SMKTS. Ya. Lepas tu, SMKDSA. ya, lepas tu ni kan adalah SMKTLS. ya, lepas tu SMKSS. ya, lepas tu Semekak. 8 kan? Last kali SMK Arau. Betul lah 9 kan? 9 buah sekolah. Betul. Kita senaraikan memang ada 9. Okey. Dia kata 9 buah sekolah dah betul. Jumlah murid dia bagi, kalau kita jumlahkan semua ni akan dapatlah 163. Okey. Satu bas boleh menempatkan 35 orang. Okey. Jadi soalan tanya agihan bas macam mana kita nak buat dan berapa bilangan bas yang kita perlukan. Okey, jadi kita cuba buat. Kalau tak faham apa-apa tanya terus ya. Okey, ini adalah langkah-langkahnya. Okey, kita akan lukis satu bas dahulu sebab dia tak bagi tahu berapa bas yang diperlukan, yang diberi kan. Jadi kita lukis satu bas dulu. Kalau perlu nanti tambah bas yang lain pula. Oh, dah hilang dah tadi, tak apa, kita buat lain. Okey, bas 1 kita nak tempatkan sekolah mana? Sekolah mana? Yang ni kan? Kelas? SMKP. Ya, SMKP sama dengan 23 orang. Ya, yang ni settle. Lepas tu yang kedua? SMKA. KSH, Syed Hassan. Boleh tak masuk dalam bas 1? Tak boleh. Tak boleh. Okay, jadi kita lukislah bas yang kedua. Bas 2. Okay. SMKSH sama dengan 23 orang. Okay, settle dah. Lepas tu yang ketiga, nilai ketiga. SMKKP. Ya, yang ni. Boleh tak masuk dekat bas 2? Kalau masuk dia jadi 40 lebih kan? Ya. Tak boleh. Tak boleh. Kita buat apa? Lukis Minta baru. Lukis bas baru, bas 3 kan? SMKKP sama dengan 21. Yang mana kita dah masukkan dalam bas, kita tik. Saya tak tulis dah orang sebab tak muat. Kalau muat nanti awak tulis ya. Lepas tu nilai keempat. Ni kan 20. Ya. Tambah lagi bas kan? Ya. Bas. Ya. Bas 4. Okay.
SMKTS sama dengan 20. 20. Okey. Lepas tu 19. SMKDSA 19 nak letak kat mana? Boleh masuk Letak tak? bas baru. Bas Okey, baru. bas baru, betul. Bas sedia ada dah tak muat dah. Okey, yang ni bas 5. Bas 5. SMKDSA sama dengan 19. Orang. Ya? Orang. Lepas tu? Ni kan? Ya. SMKTLS 16 orang. Perlu tak Buat wujud? bas baru. Buat bas baru tengok betul-betul. Oh, masuk bas. Selagi tak cukup 35, masukkan dalam bas tu. Nak letak di mana ni? Masuk bas 5. Ya, masuk bas 5. Betul. SMK Tengku Lailatul Syahrin. 16 orang kan? Cukup dah kan ni 35? Cukup dah. Cukup dah. Jadi bas 5 dah cukup. Cukup tanda right sikit. Jangan masuk dah dalam bas 5. Okey, seterusnya. Nak tengok sekolah mana pula? SMKSS. SMKSS. Nak letak kat mana ni? Bas 4. Ya, betul. Bas 4. SMKSS sama dengan 15. Cukup dah ke 35? Cukup. Cukup dah. Jadi penuh dah bas 4. Seterusnya, Semekap. Okey, 14 orang. Nak masuk bas mana ni? Bas 2. Bas 1. Bas 3. Bas 1 tak boleh lebih. Bas 3. Bas 3, betul. SMKAP sama dengan 14 orang. Jadi, 35 dah cukup untuk bas 3. Seterusnya, SMKA 12. Bas 1. Ya, bas 1 ke bas 2 ke boleh. Tapi selalunya kita ikut urutan. Okey, penuhkan yang awal dulu. SMKA sama dengan 12 orang. Jadi, cukup tak 35? Cukup kan? Cukup. Cukup. Jadi, bas mana yang tak cukup? Bas 2. Biar pi dia tak cukup tak apa. Janji yang mana boleh cukupkan, kita cukupkan. Okey? Lepas tu soalan tanya, maka bilangan bas yang diperlukan ialah berapa? 5. 5. Macam tu lah kita jawab. 5 buah bas. Faham ya macam mana nak buat? Senang je kan? Faham. Faham. Bagus. Okey. Seterusnya. Ada lagi tak soalan? Okey. Bagi situasi 1 dan situasi 2 di atas, yang kita bincang tadi tu, situasi 1 ni yang tempatkan di meja-meja tu kan? Yang situasi 2 ni yang bas tu, dia ada persamaan. Persamaan. Persamaan dia ialah kita pilih nilai yang paling besar, kita masukkan dahulu, kan? Tengok teknik penyelesaian masalah yang digunakan dalam kedua-dua situasi di atas ialah teknik apa? Teknik pengecaman corak. Ini jawapan dia. Saya bagi siap-siap jawapan. Nanti periksa jawab macam ni tau kalau dia tanya teknik apa yang digunakan. Teknik pengecaman corak. Maksudnya kita susun bilangan yang besar dahulu, kemudian bilangan kedua terbesar sampai penuh. Mengikut bilangan yang maksimum. Selagi tak memenuhi bilangan maksimum, kita akan masukkan bilangan yang terbesar yang sebelum tu lah. Okay. Apakah persamaan yang anda dapati semasa menyelesaikan kedua-dua masalah di atas? Okay. Yang pertama, persamaan dia adalah bilangan murid yang paling ramai ditempatkan dalam sebuah bas. Paling ramai. Ingat kan tadi kita pilih yang paling ramai dahulu. Okay. Kalau kes pekerja tadi, bilangan pekerja yang paling ramai ditempatkan ke sebuah meja. Kan? Sekiranya ada bilangan murid lain yang mencukupkan bilangan maksimum, bilangan ini akan dimasukkan ke dalam bas yang sama. Maksudnya selagi tak cukup 35 orang tadi, kita akan masukkanlah bilangan yang mencukupkan 35 tu. Ini langkah kedua. Langkah ketiga, jika tidak, jika bilangan tu tak boleh nak masuk dalam bas yang sebelum tu, kita wujudkan bas baru. Faham kan tadi kita buat?
Ulang langkah 1, 2 dan 3 sehingga semua bilangan murid ditempatkan dalam bas. Okey. Okay. Kes yang ni adalah menggunakan teknik pengecaman corak. Kalau dalam buku teks, awak boleh tengok muka surat 13 sampai 16. Dalam buku teks contoh dia bagus. Dia bagi langkah-langkah yang senang lah awak nak faham. Okay. So nanti boleh rujuk buku teks. Ada soalan tak setakat ni? Tak ada. Tak ada. Okey, seterusnya kerja rumah. Nak test tengok betul-betul faham ke tak. Okey, cuba buat ya soalan ni. Soalan ni daripada buku teks. Aktiviti berfikir 1.5. Menyusun tempat duduk majlis persembahan. Yang ni lebih kurang yang kita letak ahli syarikat dalam meja, dekat meja-meja tadi tu kan. Soalan. Okey, jadi kita dah habislah cover bab 1. Dalam buku nota nanti tolong salin yang ni. Peta minda ni. Rumusan tajuk 1. Okey. Okey, itu saja untuk hari ni. Jumpa lagi ya. Okey, bye. Assalamualaikum dan selamat tengah hari.